Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi malam 23 November 2020 bersama saya Fida'i Hanan Sahni. Memulakan berita mengenai ekonomi digital yang menjadi teras utama dalam usaha kerajaan negeri mentransformasikan Sarawak menjadi negeri maju dan berpendapatan tinggi menjelang tahun 2030. Menurut Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg, Sarawak juga meletakkan fokus terhadap melestarikan alam sekitar serta melahirkan modal insan bagi mencapai visi tersebut. I have set what we call the Sarawak Economic Action Council in order to provide us certain inputs and certain ideas what we should do between now and 2030. The core of this transformation is basically based on two premises. One is our effort to transform our economy into digital economy. And number two is sustainability of our environment. These are the core. Besides, of course, we have to train the right talent in order to get to that particular destination of a developed state by 2030. Beliau berkata demikian dalam dialog Chief Minister's Webinar Sarawak 2021 Budget Toward a High Income Society in 2030, anjuran Persekutuan Perniagaan Sarawak SBF yang disiarkan secara maya hari ini. Ujarnya lagi, Kerajaan Sarawak turut memberikan tumpuan terhadap penyediaan infrastruktur asas di kawasan luar bandar. The rural areas need basic infrastructure that is necessary to transform what we have trying to achieve by 2030. Number one is road and bridges. Roads is important in the rural areas, and that will make this area accessible for any economic activities, particularly agriculture. And to a certain extent, education. Number two is the supply of our basic water as well as power to the rural areas. And this is necessary because any economic activity, particularly if you are to use technology, you need power, constant power supply. And number three is our internet connectivity. Justru, Sarawak perlu mencapai keluaran dalam negara kasar KDNK melebihi 300 bilion ringgit untuk menjadi negeri berpendapatan tinggi pada 2030. Dalam perkembangan sama, Ketua Menteri memberitahu industri tenaga hidrogen mempunyai masa depan serta mampu menjana pendapatan yang lumayan kepada Sarawak. Ke arah itu, Kerajaan Sarawak katanya akan bekerjasama dengan negara luar untuk mengembangkan lagi potensi teknologi itu di negeri ini. Malah, jelasnya syarikat Petronas juga menyatakan minat untuk menjalankan penyelidikan bersama Sarawak Energy Berhad SEB mengenai hidrogen. And recently in the Dewan Undangan Negeri, DUN, I was asked about the future of hydrogen. Then I quoted the European Union hydrogen strategy. They say that by the year 2030 to 2050, the market will be about $11 trillion. $11 trillion. $11 trillion. Wow. And it seems that, according to their study, during that period, Australia will be the main country that will export hydrogen. And I think we can be part of that league. Yes. To produce hydrogen. And with that in mind, with the success of our R&D, there's a possibility that the cost of producing hydrogen will be less over time, and then it will be competitive. People go for clean energy. I think Sarawak can take advantage of that in view of our strength in water as well as in process of water into hydrogen. Bukan itu sahaja, tambah beliau, Kerajaan Sarawak mensasarkan untuk mentransformasikan sistem perbankan secara digital di seluruh Sarawak pada tahun 2022 atau 2023.
Selain selari dengan agenda ekonomi digital kerajaan negeri, sistem perbankan yang lebih efisien juga akan membantu meningkatkan perniagaan para peniaga, katanya. Once you have that efficient banking system, then I think your business will come up. Sure, As a regional center, sure. I think that is basic. Why we have decided to apply for digital license, banking license, and we are just waiting for the reply from Ministry of Finance as well as Bank Negara. Yeah. Do you have any indication of timeline? Oh yeah, actually it must be together with our road towards 2030. So, okay. I hope by 2022 Yes. or 23, this sort of digital banking will be there. And of course, it must go together with our digital infrastructure. Berikut pula mengenai penurunan trend industri perkayuan negara sejak awal tahun ini. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, pematuhan SOP dan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP serba sedikit memberi kesan kepada prestasi industri kayu yang menyekat operasi berjalan dengan lancar. Tight supply of logs, rising costs of production, uncompetitive pricing, trade barriers such as imposition of the anti-dumping on our plywood products into South Korea and uncertainties of market and world economy are among factors that have affected the timber industry. Beliau berkata demikian semasa sidang media berkenaan industri kayu Anjuran Pusaka di Kuching hari ini. Tambah Dato' Amar Awang Tengah, jumlah keseluruhan kilang kayu berlesen telah menurun sebanyak 6% dalam tempoh Januari hingga Jun tahun ini jika dibandingkan dalam tempoh yang sama pada tahun lepas. Status kapasiti dan pengeluaran adalah seperti berikut. Dalam pada itu, untuk mencapai pendapatan ekspor sebanyak 8 bilion ringgit pada tahun 2030, jelas Dato' Amar Awang Tengah lagi, industri kayu Sarawak telah meningkatkan inisiatif dan kerjasama penyelidikan dan pembangunan dalam pelaksanaan hutan tanaman dan pengembangan produk. Ujarnya, usaha untuk membangunkan infrastruktur dan meningkatkan logistik dapat menyokong pertumbuhan dan pengembangan industri kayu selaras dengan state post-COVID-19, Majlis Tindakan Ekonomi Sarawak SEAC dan sasaran rancangan Malaysia ke-12. The Timber Industry Master Plan will chart the directions of the forestry and timber industry in Sarawak, focusing on planted forests as a main source of raw material to promote new investment in new wood-based industry, production of high value-added products, and advancements in timber industry. Berita seterusnya, Sarawak menggalakkan agensi dan kementerian menerapkan amalan baik peraturan GRP bagi merangsang produktiviti negeri. Menurut Setiausaha Kerajaan Negeri Dato' Amar Jaud Samiun, Sarawak merupakan negeri yang kehadapan di Malaysia dengan melaksanakan GRP dan analisis impak peraturan RIA serta mengeluarkan perkeliling mengenai pembangunan dasar dan peraturan pelaksanaan negeri SPDIR pada 16 Mei 2019. As of today, the state of Sarawak had conducted 11 pilot projects under the GRP initiatives, and 6 projects had undertaken the RIA process. Berikut menurut beliau ketika melancarkan seminar GRP Sarawak melalui platform persidangan Zoom Anjuran Perbadanan Produktiviti Malaysia MPC pagi tadi. Selain itu, beliau turut menjelaskan mengenai sumbangan MPC kepada pertumbuhan ekonomi di negara. From 2014 to 2019, MPC has assisted ministries and agencies in achieving potential compliance cost saving of RM 8.0 billion under the GRP initiative. For 2020, as of October, the potential cost saving recorded is about 8 million ringgit.
Oleh yang demikian, beliau menjangkakan peningkatan penjimatan tersebut akan berterusan dan akan memberi manfaat kepada komuniti perniagaan. Beralih ke laporan COVID-19, berdasarkan kenyataan media Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, Sarawak masih mengekalkan jumlah keseluruhan kes positif kepada 1,055 apabila tiada kes baharu dilaporkan setakat hari ini. Mengenai notis tangkapan pihak polis Diraja Malaysia PDRM pula, di Kuching, 2 individu bukan warga negara telah ditangkap atas kesalahan tidak mematuhi penjarakan fizikal di tempat awam yang mana seorang merupakan lelaki warga negara India dan seorang lagi lelaki warga negara China. Manakala di Miri, seorang lelaki tempatan ditangkap atas kesalahan keluar dari pusat kuarantin tanpa kebenaran. Sekian edisi malam bersama saya Fidai Hanan Sahni dan kru penerbitan. Berita-berita terkini Sarawak boleh didapati di Facebook, Instagram, Twitter, aplikasi Telegram UKAS serta UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.